Okey, dah record. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua ahli kumpulan. Pada mula sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli kumpulan saya kerana hadir dalam Google Meet pembentangan untuk assignment pengajian Malaysia 2 bagi tugasan ini, iaitu pembentangan 2 dengan tajuk kita kepentingan untuk seseorang itu perlu kepada agama. Dan sebelum kita memulakan pembentangan, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kita, iaitu Encik Muhammad Saiful Nizar bin Sobri, kerana banyak membantu mencadangkan idea kepada kita sehinggalah tugasan ini berjaya sampai ke peringkat hendak dibentangkan pada saat ini. Dan saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan terlebih dahulu. Saya sendiri iaitu Ahmad Fudal bin Ahmad Kennedy. Saya merupakan ketua kumpulan bagi tugasan ini, dan Nur Natasha Batrisha binti Muhammad Taufik, Nurdini binti Ghazali, dan yang terakhir adalah Nur Fatin Najiha binti Basharozi. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin tekankan kepada tajuk utama pembentangan ini, kepentingan untuk seseorang itu perlu kepada agama. Dalam tajuk ini kita akan lihat apa itu agama, apakah kepentingan agama kepada manusia, apakah kategori-kategori agama, dan apakah kesan jika hidup tanpa agama, dan apakah cabaran agama yang dihadapi pada hari ini. Teruskan dengan untuk pembentangan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini binti Ghazali. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah agama. Agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan dan institusi yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan, tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Seterusnya ialah pengertian Islam. Pengertian Islam terbahagi kepada dua, iaitu bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, dari kata dasar iaitu salimah adalah dengan bermaksud selamat, sejahtera, taat dan patuh, aman dan damai, tunduk dan menyerah diri. Seterusnya adalah istilah. Dari segi istilah ialah patuh, tunduk dan jujur hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta beriman dengan pengajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dini selaku pembentang pertama pada untuk tugasan ini. Dan sebelum saya masuk pada slide yang seterusnya, iaitu jenis-jenis agama dan kategori agama di dunia, ingin saya tekankan setiap manusia di dunia ini, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bangsa, keturunan dan sebagainya, mempunyai fitrah beragama. Istilah fitrah beragama itu adalah, fitrah beragama adalah naluri semula jadi manusia yang mengakui adanya Tuhan di dunia, yang mengakui adanya Tuhan, yang mengakui adanya Sang Pencipta. Dan setiap manusia di dunia ini diberikan akal dan juga disertakan sekali wahyu. Akal adalah daya upaya berfikir yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk membezakannya dengan haiwan. Dan dengan akal ini juga manusia diberikan kelebihan sebagai khalifah di muka bumi untuk memimpin dan juga membangunkan alam, menjaga membangunkan alam ini, memelihara serta memelihara dan memelihara. Dan dengan akal juga manusia boleh berfikir tentang pembangunan. Tetapi akal ini bersifat nasbi dan ianya disertakan sekali dengan wahyu. Wahyu adalah ilham ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para nabi dan juga rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan wahyu ini adalah panduan kepada akal untuk memastikan pemikiran manusia tidak terpesong dan juga berada di landasan yang betul. Dan dengan turunnya wahyu ini juga lahirlah agama-agama di bawahnya. Dengan turunnya wahyu di dalam agama, agama adalah menggunakan wahyu sebagai panduan untuk mendidik manusia. Dan kita lihat jenis-jenis agama yang terdapat
adalah dapat dikategorikan kepada dua, iaitu agama samawi ataupun agama langit dan juga agama ciptaan ataupun diistilahkan sebagai agama budaya. Agama samawi adalah agama yang bersumberkan wahyu, senang dapat difahami, adalah agama yang datang daripada Allah, yang diturunkan kepada Rasul, dan juga agama ini mempunyai kitab suci yang tersendiri. Contoh, agama Islam mempunyai kitab suci Al-Quran, Yahudi, Taurat, dan Kristian adalah Bible. Kemudian agama budaya. Agama budaya ini adalah agama yang melalui satu proses evolusi yang dahulunya adalah kepercayaan. Yang dulunya agama adalah kepercayaan, contoh animisme yang boleh saya katakan. Contoh agama Hindu adalah agama nenek moyang yang terdahulu, agama Buddha, Sikh dan sebagainya. Kemudian ingin saya tekankan juga di sini, saya selitkan adalah agama Islam adalah agama yang lengkap. Agama Islam adalah agama yang benar kerana agama Islam adalah bersumberkan wahyu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kitab suci yang terakhir yang lengkap dan sempurna. Istilah lengkap dan sempurna itu saya ambil kerana ianya telah memansuhkan, ianya telah melengkapkan semua isi kandungan daripada kitab-kitab yang terdahulu. Dan Al-Quran adalah kitab yang relevan dan sesuai digunakan sepanjang zaman sebagai rujukan utama. Dan dalam Islam juga Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas adalah sebagai 4 sumber rujukan utama. Dan kategori agama yang terdapat di dunia yang saya peroleh daripada kajian adalah yang paling terbesar adalah agama Kristian sebanyak 33.32%, Muslim sebanyak 21%, Hindu 13%, Buddhis 5% dan agama-agama lain di dunia ini iaitu sebanyak 12.48%. Dan salah satu daripada potongan di dalam carta pi ini adalah golongan yang tidak beragama. Ingin saya tekankan pada bahagian ini. Mari kita lihat dengan jelas. Kita pergi ke next slide. Baik, kita lihat petikan daripada video ini. Tokoh seperti Stephen Hawking ni, bertawakal pada Tuhan untuk dapat kejayaan. Tak. Sebab Stephen Hawking tak percaya pada Tuhan. Bukan Stephen Hawking aja, ramai lagi yang tak mempercayai Tuhan. Bersebab, jadi tawakal bagi saya, tawakal itu akan dicipta untuk orang-orang yang patah hati, yang putus asa, yang berharap pada takdir aja. Prof, tawakal tu adalah salah satu perkara yang ia termasuk dalam rukun iman. Macam ni Radin, kalau kamu nak bertawakal ke apa, terpulang pada kamu. Kan? Kamu boleh ucapkan selamat tinggal cita-cita kamu. Dan gagal dalam semester ni. Kamu digelar lagi student atau graduan. Kamu nak mencabar. Macam mana kalau saya boleh buktikan? Ya. Edit. Okey, baik. Okey, sambung di minit 1.28. Di potongan dekat situ. Mari speaking. Pendapat sains mengatakan bahawa alam semesta telah wujud sejak 13 bilion tahun dulu. Bila mana satu fenomena yang terjadi yang digelar Big Bang, maka wujudlah segala apa yang ada di dalam alam semesta ini. Saya yakin dengan ucapan kamu daripada ayat-ayat yang Al-Quran yang tak pernah diubah orang mengikut kebenaran zaman. Jadi mengapakah kita sebagai manusia perlu mengagung-agungkan tokoh-tokoh yang mengatakan bahawa manusia itu berasal daripada beruh? Saya rasa awak mesti bangga dengan jauh-jauh awak ni. Ya, saya akui, bagus. Tapi awak terlupa. Itu mungkin awak tak tahu. Tak satu teori terkenal Stephen Hawking tentang alam semesta ini. Awak tahu macam? Saya tak tahu. Tahu ya? Saya tak tahu. Saya mungkin tak boleh nak bidas, tak boleh nak jawab teori Stephen Hawking tu, tapi pegangan saya, kepercayaan saya tetap takkan berubah. Saya tetap percaya bahawa dunia ni perlukan agama, manusia perlukan Tuhan. Atas sebab apa? Saya hormat dengan pendidikan awak. Okey, break. Di Profesor Adam tu. Bukannya celah-celah. Okey, kita ke next slide.
Okey, itu adalah gambaran yang saya boleh katakan berkenaan golongan ini, iaitu golongan ateis. Golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka meletakkan kepercayaan yang sangat tinggi kepada meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada bukti kajian sains semata-mata dan menolak hadis wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan-golongan ini adalah golongan yang sangat ekstrim. Mereka terlalu obses dengan mereka punya dengan kajian yang mereka lakukan, dan mereka sering mengajukan soalan-soalan yang di luar pemikiran, di luar daripada batas akal untuk menangkis dakwaan untuk menangkis hujah-hujah daripada golongan yang beragama. Contoh saya nyatakan, jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak dapat dibuktikan melalui penglihatan dan kajian empirikal, dan tunjukkan di manakah Tuhan? Itu antara contoh soalan. Dan mereka ini sangat berpegang teguh dengan teori-teori yang dinyatakan seperti dalam video tadi. Antaranya adalah teori Big Bang. Teori evolusi yang dijadikan sandaran oleh golongan ateis ini untuk menyatakan Tuhan ini tidak wujud sebenarnya. Kerana menyatakan bahawa alam semesta ini, kosmik dan sebagainya, bulan, bintang dan sebagainya ini terjadi dengan sendiri. Dan akal manusia tidak mampu menerima alasan bahawa wujudnya suatu kejadian tanpa ada yang menjadikannya. Ini adalah pemikiran mereka. Dan ada juga dalam kalangan mereka, iaitu ahli-ahli dan falsafah mereka, menyatakan contohnya seperti daripada Karl Marx, yang bukan Tuhan yang mencipta manusia tetapi manusia yang mencipta Tuhan. Dan ada juga yang menyatakan bahawa, mengisytiharkan bahawa Tuhan telah mati dan manusia yang perlu menggantikan kedudukan Tuhan tersebut. Dan perkara ini adalah tidak benar sama sekali, dan perlu disangkal, dan saya akan menyangkal dengan surah Al-Fussilat ayat 37 firman Allah mengenai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ianya menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud pada bulan, dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu beribadat kepada Allah. Dan penyangkalan yang saya buat adalah petikan daripada ayat Al-Quran. Seperti mana yang saya nyatakan, Al-Quran adalah kitab yang menjadi sumber rujukan utama di dalam agama Islam, yang kitab adalah kitab yang sempurna, diakui, ianya relevan digunakan sepanjang zaman tanpa mengira kaum, warna kulit dan sebagainya. Boleh digunakan kepada semua manusia tanpa ada apa-apa bias atau sebagainya. Next. Kepentingan agama kepada manusia. Setelah kita memahami golongan-golongan agama, maksud agama, golongan yang golongan yang tidak menerima agama, ingin saya jelaskan agama ini penting kepada manusia. Dan mereka ini menolak agama. Sebab mereka menolak agama adalah dengan pemikiran mereka dengan istilah yang boleh digunakan adalah jahil. Dan agama ini penting kepada manusia menurut Syekh Muhammad Abduh. Yang saya petikkan, agama adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia itu berakal serta berikhtiar untuk mencapai kebaikan di dunia dan kemenangan di akhirat. Ini bermaksud ianya adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang, berakal dan akal tidak sama. Berakal adalah manusia yang dapat melakukan pemikiran yang waras, berlandaskan wahyu akal. Dan ianya adalah bertepatan dengan agama dan juga lumrah manusia. Dan ingin juga saya petik daripada Prof. KH Radin, iaitu Prof. KH Radin Muhammad Adnan, iaitu agama adalah tuntutan iman dan Islam merupakan peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi melahirkan manusia yang mampu mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama ini ingin menjadikan manusia itu hidup berperaturan, ada undang-undang hidup. Dan juga saya petik daripada surah Al-Isra ayat 85, iaitu agama ini untuk membantu manusia mengetahui hakikat alam yang sebenarnya.
Hal ini kerana seperti mana yang dikatakan manusia mempunyai akal, tetapi akal itu terbatas daripada memikirkan perkara-perkara gaib. Syurga, neraka dan bagi agama lain mungkin kehidupan mereka selepas mati. Dan turunnya adalah turunnya wahyu, kepentingannya agama ini adalah untuk menerangkan kepada manusia, membolehkan manusia memikirkan tentang perkara gaib berlandaskan syariat yang betul, berdasarkan perkara yang betul, dan tidak memesong sehingga manusia itu terjerumus kepada ajaran sesat dan sebagainya lagi yang mampu menyumbang menjadi cabaran semula kepada agama. Okay, next. Okay, berikut adalah video kepentingan agama kepada manusia. Okay, sila paparkan. Ilmu agama adalah pedoman dan petunjuk ruh untuk jasad dan kehidupan yang hakiki. Ilmu adalah kawan saat sendiri, penghibur di kala sedih, pelipur duka dan lara, dan penyirna gundah gulana. Ilmu adalah jalan keluar untuk segala problem, sumber ide dan semangat, dan petunjuk kepada segala kebaikan. Ilmu adalah penegur saat keliru, pengingat di saat lalai, dan sumber semangat dalam segala keadaan. Ilmu adalah perekat hati antara manusia, tempat ridha Allah untuk hamba, dan pilar kemajuan untuk suatu negeri. Ilmu adalah surga dunia dan jalan yang akan mengantar kepada surga akhirat. Okey. Okay, sebelum saya mengakhiri bahagian saya di dalam pembentangan ini, ingin saya menyatakan, ingin saya memetik daripada kata-kata Imam Al-Syafi'i. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku tidak boleh berhujah dengan orang yang jahil tentang agama. Dan itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya ialah agama berperanan sebagai berikut. Yang pertama, agama sebagai sumber nilai moral. Yang kedua, penyatuan. Yang ketiga ialah menumbuhkan semangat kebangsaan. Dan yang terakhir ialah lambang perpaduan. Yang pertama, agama sebagai sumber nilai moral. Agama berperanan menjadi kod etika dan aturan moral yang dinamik dan menjadi pedoman bagi penganutnya dalam mengatur kehidupan spiritual supaya lebih bermakna. Menurut Weber 1930, dengan adanya kod etika, Protestan dapat menyumbangkan kemakmuran ekonomi dan industri moden di England dan Eropah Barat. Keadaan ini terjadi kerana mereka berpegang kepada etika Protestan, iaitu percaya bahawa agama Kristian mengharapkan penganutnya bekerja kuat, menabung, melabur dan menunjukkan inisiatif perniagaan. Yang kedua ialah penyatuan. Penyatuan agama menjadi sangat penting bagi masyarakat kerana agama membangunkan ikatan sosial dan menyatukan individu dan individu yang lain sehingga munculnya masyarakat, kelompok dan sebagainya. Agama mempunyai fungsi integratif kerana ajaran agama mengandungi nilai-nilai pemersatuan yang ada dalam setiap doktrinnya. Upacara keagamaan berfungsi mengukuhkan integrasi sosial dan memperbaharui solidariti berkelompok. Yang ketiga ialah menubuhkan semangat kebangsaan. Agama merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan nasionalisme di Malaysia. Peranan ulama dalam hubungannya dengan gerakan nasionalis sebelum dan selepas kemerdekaan adalah pertempuran melawan Inggeris. Begitu juga di Burma, pengaruh biara Buddha dan organisasi pemuda Buddha adalah sangat besar. Dan yang terakhir ialah lambang perpaduan. Agama telah memainkan peranannya sebagai alat penyatu padukan kaum di negara ini. Ini dapat dilihat semasa sambutan perayaan, sama ada perayaan orang Islam iaitu Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Tahun Baru Cina dan sebagainya, yang memperlihatkan berlakunya sikap kunjung-mengunjung di antara satu sama lain
semasa rumah terbuka, namun situasi rumah terbuka tidak berlaku di negara-negara lain. Jadi peranan agama sebagai alat perpaduan kaum hanya relevan dalam kalangan masyarakat Malaysia sahaja. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah kesan hidup tanpa agama. Kesan hidup tanpa agama ini disebabkan keruntuhan institusi keluarga. Sebagaimana kita tahu, setiap manusia mempunyai pegangan masing-masing sama ada seseorang itu menganut agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya. Dalam institusi keluarga, pegangan agama yang kukuh dapat menjamin keutuhan rumah tangga serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Punca berlakunya kelonggaran pegangan agama dalam sebuah institusi keluarga adalah disebabkan kurangnya pengetahuan ilmu agama dalam diri seseorang. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam memastikan setiap ahli keluarga mereka mentaati agama yang dianutinya. Sebaliknya, yang berlaku pada masa kini, mereka lebih mementingkan kerjaya dan kesenangan di dunia tanpa memikirkan soal agama. Dalam era pembangunan kini, kebanyakan ibu bapa tidak mementingkan ilmu keagamaan kerana mereka lebih mementingkan kebendaan dan kemewahan dunia berbanding di akhirat. Malahan, ajaran agama yang sedia ada tidak dihayati sepenuhnya. Mereka seolah-olah meletakkan agama di tempat kedua, manakala kemewahan dan kesenangan di dunia di tempat pertama. Kepentingan kerjaya melebihi kepentingan agama dan keluarga. Bagi mereka, mencari nafkah adalah penting untuk membahagikan keluarga tanpa mereka sedari yang anak-anak mereka memerlukan belayan dan kasih sayang dari mereka, bukan harta dan kemewahan semata-mata. Apabila ibu bapa sering tiada di rumah untuk bekerja, anak-anak akan merasakan kesunyian dan akan mencari sesuatu yang baru untuk menghilangkan rasa bosan tinggal di rumah seorang diri. Akibatnya, ramai kanak-kanak dan remaja bawah umur terjebak dengan gejala sosial dan pergaulan bebas. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang. Cabaran dan ancaman agama Islam ialah agenda pembaratan. Walaupun pada zahirnya wujud perbezaan yang nyata di antara satu sama lain, namun pada hakikatnya sama, iaitu membuang dan memisahkan manusia daripada rahmat dan petunjuk Allah SWT. Agenda demokrasi yang diterja oleh Barat di dunia Islam umpama air banjir yang bercampur-campur kebaikan dan keburukannya, di mana ia hanya boleh dinilai dengan adil oleh ulama-ulama yang ikhlas. Demokrasi diterima dengan begitu baik sekali di dunia Islam kerana sebahagian sistem demokrasi itu selari dengan ajaran Islam. Bahkan Islam mendahului Barat dalam memperkenalkan konsep-konsep yang diamalkan oleh demokrasi Barat seperti pemilihan ketua negara berasaskan konsep syura, kebebasan menegur dan menasihati memerintah serta lain-lain lagi. Akhir sekali, kesimpulan, sememangnya negara kita terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang agama. Selain itu, negara kita terkenal dengan keharmonian, keselesaan, toleransi dan kedamaian. Pegangan hidup ini amatlah diperlukan untuk meneruskan hidup yang penuh dengan pancaroba dan cabaran. Kita tidak mahu hidup tanpa arah tujuan dalam pencarian kebenaran. Hidup beragama adalah sebuah kehidupan yang harmoni, tenang dan damai. Ia juga mengajar manusia supaya menjalankan kehidupan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasial. Setiap agama mengajar umatnya supaya percaya dan yakin terhadap Tuhannya. Dengan keyakinan inilah, maka wujudnya manusia yang mempunyai keteguhan pendirian yang jati. Sekian itu sahaja kepada penonton. Okey, terima kasih kepada semua pembentang yang merupakan semua ahli kumpulan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua juga. Dan saya berharap agar pembentangan ini dapat memberikan pengajaran dan juga informasi kepada semua berkenaan dengan kepentingan agama kepada kita semua, iaitu selari dengan tajuk utama manusia perlu kepada agama. Dan tidak lupa juga kita perlu melihat kepada cabaran-cabaran yang dihadapi sehingga ke hari ini, cabaran di dalam beragama, contoh etis,
yang sebagaimana saya ceritakan sebentar tadi, dan juga sekularisme, fahaman yang memisahkan nilai agama dalam kehidupan, dan pelbagai lagi golongan-golongan yang menjadi cabaran kepada penyebaran agama di dunia. Dan saya berharap agar kepada semua yang melihat video pembentangan ini mendapat manfaat dan dapat memuhasabah diri sendiri berkenaan dengan tajuk yang kita bentangkan pada hari ini. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.